Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لنبي الكريم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilman walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد. Yang dihormati pengerusi masjid dan ahli jawatan kuasa, yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini diberikan kita kesempatan untuk kita bersama-sama dalam majlis ilmu, di mana yang kita berada pada tahun baru 2024, kan? Jadi mudah-mudahan tahun baru yang kita akan lalui ini, kita tanamkan dalam diri kita, azam dalam diri kita nak jadikan tahun 2024 ini lebih baik daripada tahun yang dah lalu. Tahun 2023, benda yang dah lalu tu biarkan dia berlalu, tak usah dikenang lagi. Dia dah jadi apa tu? Dia dah jadi sejarah yang tak mungkin berulang. Itu yang tajuk lagu je, kan? Sejarah tu dia dah berlalu, biarlah dia berlalu. Kita nak menempuh hari-hari yang mendatang bagi tahun 2024 ini. Jadi semestinya kita berharap agar tahun 2024 ini akan memberikan kita kenikmatan, bertambah bahagia. Yang mana yang tak sihat itu, kita harap tahun 2024 ini diberikan kesihatan yang baik. Dan yang paling penting, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak supaya tahun 2024 ini akan menjadikan kita mukmin yang lebih bertakwa, yang lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang lebih penting. Keridaan Allah tu yang lebih penting untuk kita jadikan azam kita. Mungkin sebelum ni tak ada
jarang nak datang kuliah, jadikan tahun ini tahun yang kita rajin untuk datang ke majlis ilmu. Kemudian dulu tahun 2023 pergi masjid, kata orang tu setahun sekali sembahyang raya dia pergi, lepas tu sembahyang lain tak nampak. Mudah-mudahan tahun 2024 ini dia jadi seorang yang rajin ke masjid. Bila dia dah rajin ke masjid, tuan-tuan, kita ahli jemaah ni mengalu-alukan. Jangan kita cakap yang bukan pula. Kadang-kadang jemaah ni ada satu masalah dia, bila dia tak nampak orang tu, bila orang tu dia datang masjid, dia mula cakap yang bukan pula. Jadi jangan macam itulah. Orang yang nak berubah ini, kita sebagai ahli jemaah yang kita tahu, maka kita berikanlah dia galakan dan juga sokongan. Mudah-mudahan dia terus berubah menjadi orang yang lebih baik. Orang yang baik menjadi lebih baik, orang yang tak baik menjadi baik. Begitulah seterusnya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hadis yang kedua dalam bab beriman kepada Allah, kita dah baca pada beberapa hari yang lepas, yaitu Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tafakkaru fi kulli syai'in, fikirkanlah mengenai segala apa jua yang diciptakan Allah, wala tafakkaru fi zatillah, tetapi janganlah kamu memikirkan tentang zat Allah. Hadis yang ketiga pula, an Abi Zar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Zar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tafakkaru fi khalqillah, fikirkanlah mengenai segala makhluk Allah, wala tafakkaru fillahi fatahliku, dan janganlah kamu memikirkan tentang zat Allah, kerana yang demikian menyebabkan kamu binasa, yakni dalam kesesatan. Dan hadis yang keempat, An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tafakkaru fi ala'illah wala tafakkaru fillah, fikirkanlah mengenai segala nikmat Allah dan pemberiannya, dan janganlah kamu memikirkan tentang zat Allah. Jadi kenapa saya baca hadis ini secara terus? Hadis yang kedua, hadis yang ketiga dan hadis yang keempat ini menunjukkan satu perkara, iaitu hadis ini saling berkaitan di antara satu dengan yang lain. Jadinya tuan-tuan dan puan-puan, hadis ini menerangkan kepada kita supaya kita ini sebagai manusia fikirkan mengenai segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan jangan kita fikir bagaimanakah zat Allah itu. Sebab tu hadis yang kedua, ketiga, keempat ni tuan-tuan tengok, dia punya permulaan hadis ini dimulakan dengan tafakkaru, tafakkur, fikirkanlah. Fikirkan apa yang nikmat yang Allah beri kepada kita, supaya kita ini menjadi orang yang positif. Ini cakap orang putih sikit, positif. Positif tu apa? Positif dan negatif. Tuan-tuan faham positif dan negatif? Tak faham, bawa faham lah. Dia positif, benda-benda yang baik. Dalam hadis ini menyuruh kita supaya kita ini memikirkan tentang nikmat-nikmat Allah, dan seterusnya memikirkan tentang penciptaan-penciptaan apa yang telah Allah ciptakan kepada kita, supaya kita menjadi orang yang bersyukur, orang yang berfikiran positif, yang baik.
Ha, baik. Berfikiran positif ni tuan-tuan, apabila kita berfikir dengan baik, maka segala yang kita lakukan juga akan jadi perkara yang baik. Kalau kita menggunakan akal kita ini ke arah benda yang tak baik, benda yang negatif, maka dia akan mempengaruhi kita punya tindakan kita. Jadi sebab itu, fikiran ini adalah satu anugerah yang penting, yang terbesar yang Allah kurniakan kepada kita supaya kita ini menjadi orang yang lebih baik dengan berfikiran yang positif. Macam mana nak dapat fikiran yang positif, tuan-tuan? Adalah dengan memikirkan tentang nikmat-nikmat Allah, memikirkan tentang kejadian-kejadian yang Allah dah ciptakan kepada kita dekat dunia ni. Banyak, tuan-tuan. Sebab itu, ada di antara orang-orang yang bukan Islam, apabila mereka mengkaji Al-Quran, ini mengkaji ni, mereka mengkaji Al-Quran dan juga mereka berfikir tentang kebesaran dan penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ada di antara orang yang bukan Islam ini, apabila mengetahui tentang hakikat yang sebenar, maka dia memeluk agama Islam. Sebab itu, tuan-tuan, disuruh kita supaya tafakkaru, berfikir. Dalam hidup kita ni, kita kena ada fikiran juga kan, berfikir. Kita ni bukannya waktu kita belajar je kita kena fikir. Waktu kita hidup ni juga, kita kena berfikir, tapi bukanlah berfikir tentang benda yang lalu. Kita berfikir tentang bagaimana caranya untuk kita menjadi orang yang beriman kepada Allah. Bagaimana kita nak jadikan sesebuah keluarga kita ini keluarga yang diredai dan dirahmati oleh Allah. Bagaimana kita nak jadikan jemaah kita, penduduk Pari Kasih ini, penduduk yang bersatu padu. Semuanya berfikir. Sebab itu Allah kurniakan kita otak dan kita ada akal. Untuk apa? Untuk kita berfikir. Dalam Al-Quran, tuan-tuan, dalam suratul Baqarah ayat yang ke-164, Allah dah terangkan kepada kita apa yang kita patut fikirkan. Ayatnya ialah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna fi khalqis samawati wal ardh. Ini benda yang Allah suruh kita supaya berfikir. Inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi. Allah suruh kita berfikir bagaimana Allah menciptakan langit dan bagaimana Allah menciptakan bumi. Tengok langit, tuan-tuan, langit dekat atas tu warnanya biru. Satu langit yang kita nampak. Sedangkan dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, tak lama lagi bulan 2 ni Isra' dan Mi'raj, bagaimana baginda Nabi SAW katakan dia naik langit yang pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga, langit yang keempat, kelima, keenam, ketujuh dan sampailah ke Sidratul Muntaha. Jadi lapisan langit ni, tuan-tuan, dia ada berapa? 7. Yang kita nampak langit yang warna biru tu berapa? Yang keberapa? Itu langit dunia. Langit dunia. Dan atas dan itu lagi ada langit lagi. Tapi mana? Kita nampak tak, tuan-tuan? Tak nampak. Sebab apa tak nampak? Yang saya katakan dalam kuliah yang lepas, kita punya pandangan kita ini ada dia punya batasan. Tuan-tuan duduk depan saya ni, tuan-tuan nampak tak saya duduk macam mana? Saya bersila ni. Nampak tak? Tak nampak? Jangan tengok. Sebab apa? Sebab penglihatan kita terbatas. Ada benda ni, maka dia terbatas. Tak nampak. Walaupun duduk depan-depan macam ni. Apatah lagi kita nak tengok benda yang atas lagi kita tak nampak.
Kan? Jadi Allah suruh kita berfikir, tuan-tuan, bagaimana Allah menciptakan langit yang begitu hebat itu, sampaikan dia ada lapisan-lapisan dan sampai kepada atas sekali. Nampak tiang besar yang ada menahan langit tu? Tak nampak. Ada nampak tali yang menggantung langit tu antara satu sama lain? Tak nampak. Maka itulah yang disuruh kita supaya berfikir. Hebatnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan tuan-tuan, kalau bumbung ni tak ada dia punya tiang, apa jadi? Oh, kalau tiang ni pun dah lama dah sengit kan, juga dia. Jadi tuan-tuan, sebab itu Allah suruh kita berfikir tentang kejadian langit dan juga bumi. Bumi kita ni pun hebat, tuan-tuan. Bumi kita ni hebat. Bagaimana Allah ciptakan bumi yang tempat kita berpijak ini, di bawah bumi ni, kita tahu tak apa yang ada dalam bumi ni? Dalam isi perut bumi ni, apa dia yang ada? Sebab itu kita kena berfikir. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga menyuruh kita supaya berfikir waqtilafil laili wan nahar, iaitu pertukaran di antara waktu, adanya waktu siang dan adanya waktu malam. Tuan-tuan pernah fikir tak kenapa Allah ciptakan waktu siang, kenapa Allah ciptakan waktu malam? Kan bagus siang je. Kalau siang semua tak tidur lah orang. Semua bekerja je kan. Kalau malam je semua orang tidur, tak bangun. Sebab itu adanya siang dan adanya malam. Dan juga ada masa. Sebab itu tuan-tuan, tahun lepas kita tahun 2023, tahun ini tahun 2024, ada masa. Macam mana nak tahu masa ni tuan-tuan? Ini saya rasa tuan-tuan tak pernah tahu tentang benda ni. Baik. Tahun 2024, tahun 2023, tahun 2022, 2021 dan sebagainya, itu kita panggil sebagai tahun apa? Masihi. Tahun Masihi. Dan juga dalam Islam ada lagi satu tahun, iaitu dipanggil sebagai kalender Islam, tahun Islam. Dia ada 12 bulan. Daripada bulan yang pertama, iaitu Muharram, dan juga sampailah dia kepada bulan Zulhijjah. 12 bulan dalam Islam. Dan bulan Masihi, tahun Masihi ini, tahun 2023-2024 ini adalah tahun Masihi. Bagaimana tahun Masihi ini dikira, tuan-tuan? Sebab tu kita kena baca. Macam mana tahun Masihi ini diambil kira 365 hari setahun, ataupun 366 hari setiap 4 tahun. Tuan-tuan faham tak? Tak faham, saya cakap lagi ni. Satu tahun kita ada 365 hari. Setiap 4 tahun dia akan jadi 366 hari. Kenapa tambah lagi satu? Sebab setiap 4 tahun bulan Februari akan jadi 29 hari bulan. Kalau tengok kalender, bulan Februari ada berapa bulan? 28. Setiap 4 tahun dia akan jadi 29 Februari. Sebab tu kesian orang yang lahir 29 Februari ni. Dia tak boleh sambut hari jadi dia setiap tahun. Dia kena sambut hari jadi dia 4 tahun sekali. Kesian ni. Siapa suruh lahir 29 bulan kan? Sebab itu tuan-tuan, bulan tahun Masih ini 365 hari dan 366 hari ini, kalau kita baca, dia ini dikira mengikut kepada peredaran bumi mengelilingi matahari. Bumi mengelilingi matahari, tempoh dia setahun, 365 hari. Maka diambil kiraan itu dan dijadikan kita ni tahun Masihi, kiraan tahun Masihi. Tetapi kalau dalam bulan Islam ataupun tahun Islam, dikira berpandukan kepada bulan. Nampak tak? Contoh,
bulan mengambang penuh. Maksudnya berapa bulan? 15 hari bulan. Kalau bulan tu tiba-tiba tak nampak, dia akan jadi 29-30 hari bulan. Bulan Islam dikira mengikut kitaran kepada bulan. Bulan ni tuan-tuan dia berubah-ubah. Kadang-kadang bulan itu dia jadi bulan penuh, kadang-kadang dia jadi bulan sabit, kadang-kadang dia jadi bulan separuh. Matahari ada tak? Tak ada. Kalau matahari jadi bulan sabit, matahari sabit, jadi kan? Beza je tuan-tuan. Kiraan bulan Islam dan juga bulan Masihi, tahun Masihi dan tahun Islam. Kalau kita tengok balik semula, kiraan itu 365 hari itu kiraan Masihi. Kiraan Islam dia jadi 351 hari. Dia kurang 11 hari daripada tahun Masihi. 356 tolak 354 gitulah. Bulan Islam. Tahun Islam, kiraan tahun Islam. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita rujuk kepada surah Al-Kahfi, suratul Kahfi yang kita baca setiap hari Jumaat, 10 ayat yang awal dan juga 10 ayat yang terakhir. Kita baca itu dengan tujuannya apa dia? Baca surah Al-Kahfi itu apa dia punya fadilat dia? Entahlah Ustaz, saya ikut imam baca, saya pun baca lah. Surah Al-Kahfi itu dibaca untuk melindungi, menjauhi diri kita ini daripada fitnah Dajjal. Itu dia surah Al-Kahfi itu. Dan dalam surah Al-Kahfi itu menceritakan tentang 7 orang pemuda yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah gua. Dan tertidurnya mereka itu dalam tempoh 300 tahun. Dan ada sebahagian ulama mengatakan 309 tahun. Dari mana datang 300 kemudian 309 tahun? 300 tahun itu adalah kiraan tahun Masihi. 309 itu adalah kiraannya daripada tahun Islam. 100 tahun Masihi dia akan jadi 103 tahun Hijrah ataupun bulan tahun Islam. 200 tahun Masihi dia akan jadi 206 tahun Islam. 300 Masihi dia akan jadi 309 tahun Islam. Sebab itu ada ulama kata 300 tahun dan ada ulama mengatakan 309 tahun. Ini semua berkenaan dengan masa. Sebab itu ada siang, ada malam. Masa. Nah, ni masa sekarang dah pukul 8 dah. Subuh tak kira ambil masa dah. Ada masa. Kalau tak ambil masa, tuan-tuan saya cakap sampai pagi tadi. Kan? Sebabnya ada masa. Kita manusia ini ada masa. Dan umur kita pun ada masa. Umur tu masa kita lah. 70 tahun, 80 tahun, 40 tahun, 30 tahun. Nah, itu berkenaan dengan waqtilafil laili wan nahar. Kita pernah fikir tak tuan-tuan kenapa ada waktu siang, ada waktu malam? Fikir. Kemudian wal fulkil lati tajri fil bahri, dan kapal-kapal yang berlayar di laut dengan membawa benda-benda yang bermanfaat kepada manusia. Tuan-tuan pernah fikir tak macam mana manusia ini boleh menciptakan satu benda yang terapung dekat dalam atas air? Kapal ni dibuat daripada apa tuan-tuan? Besi. Tuan-tuan ambil besi, campak dalam air, dia tenggelam tak? Tenggelam. Tapi bagaimana manusia boleh ciptakan kapal yang gunanya besi juga, tapi kapal tu terapung? Pernah fikir tak? Tak tahu lah, tak ada masa lah Ustaz aku nak fikir. Itu orang dah cipta, orang dah buat apa, ikut je lah. Kan?
Nah, fikirlah tuan-tuan. Itu disuruh kita berfikir. Dan dalam laut tu pula ada apa? Ikan kan? Bukan ikan aja dalam laut tu. Tuan tengoklah apa ada ikan jos. Akan dorang. Ikan-ikan dan berbagai kehidupan yang ada dalam lautan. Kemudian wama anzalallahu minas sama, dan demikian juga pada air hujan yang Allah turunkan dari langit. Tuan-tuan tengok tak, daripada langit itu, awan tu, langit awan, dia jadi turunnya air hujan. Air hujan tu tuan-tuan pernah minum air hujan? Tuan-tuan minum air hujan tak? Ya, kita minum air hujan. Air hujan tu turun dekat takungan, dekat kita punya empangan, kemudian dialir, disalurkan ke kita punya paip-paip kat rumah tu. Adalah bah yang dia letak baku ubat makan kalori dan semua kan. Itu daripada mana? Air hujan. Air hujan tu kalau kita minum tuan-tuan, apa rasa dia? Tawar. Tak ada rasa. Kalaulah Allah turunkan air hujan itu masin, apa jadi? Ya. Sebab itu tuan-tuan, kita kena berfikir. Ya, macam tadi petang Allah turunkan hujan lebat. Alhamdulillah rezeki. Kan? Hujan. Jadinya tuan-tuan, kita berfikirlah. Air hujan berkenaan dengan air hujan, daripada air hujan yang turun itulah maka tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, hidupnya tumbuh-tumbuhan itu dengan baik, dan manfaatnya diberikan dibalik semula kepada kita manusia. Kita dapat makan macam-macam, buah-buahan kita dapat makan. Yang tak dapat makan buah-buahan tu sebab ada monyet. Tapi tengok buah-buahan semua baik kasih ni tak ada monyet lah rasanya. Ada. Oh, ada monyet juga sebab saya punya buah pelam dalam rumah lah, habis selamat lah. Monyet punya kerja. Saya kata ambil lah, tapi tinggalkanlah satu dua, tak ada harap semua habis dia. Dia makan bukan dia makan, dia gigit sikit dia campak, dia gigit sikit dia campak kan. Jadi tuan-tuan, daripada air yang Allah turunkan itu, maka dia tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran dan sebagainya, dia berbalik semula kepada kita. Kemudian min kulli dabbatin wa bassa fiha min kulli dabbah. Apa dia tuan-tuan daripada dabbah ini? Serta biarkan padanya dari berbagai-bagai jenis binatang. Tuan-tuan pernah fikir juga tak berkenaan dengan binatang-binatang yang Allah ciptakan? Ustaz, kalau dah tahulah anjing dan khinzir itu haram, kenapa Allah ciptakan dulu? Wah, itu kan? Dan kan Allah kata apa? Anjing dan juga khinzir itu adalah najis mughalladhah, najis yang berat. Hukumnya haram, kita tak boleh makan. Memang nampak macam khinzir itu macam lebih kurang, dia macam bentuk lembu kan, tapi tak boleh makan khinzir. Dah tu kenapa Allah ciptakan? Ini dia manusia ni, dia tanya ni. Dah tahu tak boleh makan, kenapa Allah ciptakan? Ni manusia ni tuan-tuan. Dia sampai ke situ pula fikirnya. Ada yang saya pernah tuan-tuan, saya pernah kuliah. Ustaz, macam mana caranya kalau kita nak sembahyang atas motor? Itu dia tanya. Ada yang tanya macam mana nak sembahyang atas motor. Sampai ke situ fikiran dia. Itu terlebih fikir. Itu berfikir tuan-tuan. Ada kaedah dia juga. Ada yang dahsyat yang tanya lagi tuan-tuan. Ustaz, apakah hukumnya suami minum susu isteri? Oh, dahsyat. Ke situ fikirannya. Ini berlaku tuan-tuan. Saya kuliah ni banyak tempat. Ada macam-macam orang tanya ni.
Sampai kan saya pun tengok, ada juga rupanya soalan macam tu. Kan? Tak jawab kan orang nak tanya-tanya, jawablah juga. Kan? Ha. Tu berfikir. Okay? Kemudian وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Kemudian kita juga disuruh berfikir tentang peredaran angin dan awan yang tunduk kepada kuasa Allah, terapung-apung di antara langit dan bumi. Tuan-tuan, ada angin kan? Angin ni kita boleh pegang tak? Boleh pegang angin? Tangkap angin. Makan angin boleh? Jangan mulut. Makan angin. Pegang angin boleh? Tak boleh. Rasa boleh lah. Kita rasa angin sejuk kan. Boleh rasa angin, tapi tak boleh pegang dia. Kena fikirlah tuan-tuan. Bagaimana penciptaan Allah itu adanya angin. Jadikan angin itu sebagai makhluk juga. Tapi tak nampak, tapi kita boleh rasa dia. Baik, kemudian awan yang terapung-apung di antara langit dan bumi. Langit, bumi dan ada awan yang terapung. Awan yang berwarna putih. Awan tu tak tahulah, ada orang kata macam kapas. Ada dia pernah pegang agaknya awan tu. Ada yang kata bukan pun. Wallahualam. Kita tak pernah lah tengok pula macam mana awan tu dekat-dekat rasa kan. Sesungguhnya pada semuanya itu ada tanda-tanda yang membuktikan keesaan Allah, kekuasaannya, kebijaksanaannya dan keluasan rahmatnya bagi kaum yang mahu menggunakan akal fikiran. Sebab itu tuan-tuan, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita berfikir berkenaan dengan penciptaan apa yang Allah dah ciptakan kepada kita supaya kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Dan juga nikmat ini berkenaan dengan apa yang Allah ciptakan tuan-tuan. Ada lagi nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, iaitu nikmat iman, nikmat Islam. Kita ni tuan-tuan, Allah jadikan kita, Allah lahirkan kita ni lahir-lahir dah beragama Islam. Itu nikmat yang besar Allah bagi pada kita. Tapi masalahnya yang pelik sekarang ni, orang Islam ni tak faham tentang agama Islam. Itu dia. Nikmat agama Islam, nikmat iman yang Allah berikan kepada kita, besar tuan-tuan nikmat ni. Lahir-lahir je nama dah ada nama dah. Kan? Nama Muhammad Saleh. Kan? Masing-masing ada nama. Orang dulu-dulu bapak mak apa bagi nama kan. Orang sekarang ni dia gabung-gabung nama pula. Nama bapak siapa, nama mak siapa, gabung nama jadi nama anak. Tapi bila tengok makna tak ada rupanya. Nak bagi nama pada orang ni, bagi nama pada anak ni, bagilah nama yang ada makna. Janganlah yang sedap sebut je tapi makna tak ada. Kan? Nama sedap macam orang putih. Nama siapa? Raya. Makna Raya tu apa dia? Tak kena tahu dululah. Nama siapa? Daniel. Oh, nama orang putih. Daniel tu apa makna dia? Tak tahu juga. Kan bagus letak nama Saleh. Kan senang. Kan? Yang baik. Dah tahu makna. Orang yang soleh, orang yang baik. Kan jadi makna. Paling-paling susah sebutlah letak nama Muhammad yang terpuji. Cukup. Kalau nama kau Muhammad. Jangan panggil Muhammad pula, mati orang tu. Panggil Muhammad sebut namanya Muhammad. Tuan-tuan sebabnya tuan-tuan, ada orang kadang-kadang Nabi kita pun kadang-kadang dipanggil Muhammad, sedangkan kita kena panggil Nabi kita itu, memuliakan Nabi kita itu dengan panggilan Nabi Muhammad.
Kadang-kadang tuan-tuan ada penceramah, dia akan ceramah macam mana? Contoh, dia akan cakap, jika Musa alaihissalam hidup pada zaman Muhammad, maka Musa juga akan mengikut syariat yang dibawa oleh Muhammad. Jika Isa alaihissalam itu diturunkan Allah pada zaman Muhammad, maka Isa juga akan beriman kepada Muhammad. Musa tu siapa? Isa tu siapa? Muhammad tu siapa? Muhammad tu kawan kita main buli ke? Tak kan? Isa itu Nabi, Musa itu Nabi, Muhammad itu Nabi. Maka cara kita memuliakan mereka ini adalah dengan menyebut Nabi.